Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim amma ba'd. Khabar semuanya tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah kita hari ni masuk bulan yang ke-8. Tinggal 2 bulan lagi untuk kita menamatkan peringkat asas Nahu kita. Okey, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah hari ni kita nak membincangkan ayat keempat, ayat yang berkaitan dengan kepimpinan. Ayat yang berkaitan dengan pemerintahan, kekuasaan. Okey, ayat 24 ni, cerita apa ni yang saya kata cerita politik ni? Okey, kita bacakan dulu tuan-tuan. Nanti kita bincangkan, kita syarahkan sikit apa yang dibincangkan pada ayat 24 ni. Okey, saya baca dan kemudian tuan-tuan pun mengikut bacaan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Okay, kalau kita baca satu nafas je boleh tak tuan-tuan? Kalau ikutkan ayat 24 ni yang afdal ni kita baca sekali lalu je. Tanpa memberhentikan. Kalau nak berhenti pun boleh. Tapi kalau kita baca terus sambung adalah lebih bagus. Boleh tak kita bacakan lagi sekali dengan satu nafas? Boleh cuba laju sikit. Kita baca dengan agak cepat. Jangan lambat. Kalau tak nanti ada yang semput dan tak cukup nafasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, kita lihat dulu sedikit perkara yang kita boleh ulang kaji tentang tajwid. Okey, ada beberapa hukum yang kita perlu beri penekanan. Kadang-kadang saya dengar ada orang terlepas pada hukum tersebut, iaitu yang disebut wajibal gunnah. Kadang-kadang ada saya dengar setengah imam lah. Kalau imam tu yang berpengalaman dan berilmu, pengetahuan luas, insya-Allah dia tidak melakukan kesilapan-kesilapan kecil ni. Biasa saya jumpa kalau di surau-surau ada setengah imam tu saya tak pasti dia tersalah tu disebabkan apa? Kerana mungkin ilmunya kurang kemas ataupun dia tidak sedar adanya hukum itu di situ. Okey, sebutkan pada saya perkataan yang ada wajibal gunnah tuan-tuan. Aim ni kena tekan aim mim sabdu tu. Lagi?
Lamma. Dua tempat tu. Aim. Dia boleh 2 harkat, boleh juga 3 harkat tuan-tuan. Boleh lebih sampai 3 harkat. Biar jelas bunyi mim sabdu itu. Okey? Kemudian yang lain-lain tu saya kira mudah saja. Hukum 2 harkat. Hukum 2 harkat tu saya rasa tidak amat perlu dijaga, amat kurang berlaku kesalahan sepatutnya. Kalau ada juga, bermakna dia kena lagi banyak berlatih dan berguru. Okey? Tuan-tuan, kita lihat terjemahan harfiah. Perkataan yang pertama wa maknanya dan kemudian kita jumpa ja'alna. Ini bukan kali pertama kita jumpa sebenarnya. Minggu lepas pun pada ayat 23 kita dah jumpa. Sebelum tu lagi dah ada jumpa perkataan yang daripada kata dasar yang sama. Apa makna ja'alna tuan-tuan? Okey, dekat saya punya cetakan ni, saya rasa ni cetakan lama. Pada kotak kedua tu dia ada wa ja'alna lagi sekali. Tuan-tuan punya macam mana? Okey, buang wa tu. Wa tu sepatutnya dah pada kotak pertama saja. Pada kotak kedua tu tak ada wa dah. Ja'alna saja sepatutnya. Kalau tuan punya ada wa, potong wa tu. Okey, ja'alna saja pada kotak kedua maknanya kami telah jadikan. Min daripada ataupun dalam konteks ayat ini perkataan daripada ni boleh dipakai terjemahan lain iaitu sebahagian. Hum mereka. A'immatan. Okey, a'immah maksudnya pemimpin-pemimpin. Ataupun ketua-ketua. Yahduna mereka membimbing bi dengan amri perintah na kami. Lama ketika ataupun ketika mana ataupun selagi mana sabaru mereka telah bersabar. Mereka mengamalkan sifat sabar. Mereka telah bersabar. Wa dan kanu. Apa maksud kanu? Mereka telah adalah bi dengan ataupun terhadap ayati ayat-ayat na kami yuqinuna mereka yakin. Okey, dapat dah tuan-tuan? Tangkap mana makna pada ayat ini? Kalau boleh semua perkataan yang ada dalam ayat 24 ni ada dalam diri kita. Mana bila kita bacakan keseluruhan ayat itu kita dapat tangkap maknanya. Dapat faham dengan baik. Walaupun pada susunan ayat Arab tu agak macam pelik sedikit, tidak sama dengan bahasa Melayu, tapi kita cuba memahaminya juga. Cuba tuan-tuan, saya bagi 3 minit untuk tuan-tuan melihat kembali. Perhatikan betul-betul dan tangkap sekuat-kuatnya. Jangan lepaskan dia. Dan saya nak buat kuis harfiah. Silakan. Tapi saya rasa mereka telah adalah lebih sesuai. Kana, kanu tu sama. Sebab dia adalah kalimah fi'il. Bila kalimah fi'il, dia boleh datang dalam pelbagai bentuk. Ikut dhamir. Okey, 1 minit lagi. Saya nak tuan-tuan ada banyak vocab. Terutama vocab daripada ayat-ayat Al-Quran. Sebenarnya apa yang kita buat ni adalah latihan ya tuan-tuan. Bukanlah terhad kepada ini sahaja. Sekiranya tuan-tuan ada kerajinan, ada banyak masa, rajin-rajinkan diri buat seperti mana kita buat dalam kelas ni. Ketika tuan-tuan berada di rumah, telaah kaji macam mana kita buat ni. Ini langkah-langkahnya saya dah tunjukkan daripada awal kita baca, kemudian kita dapatkan terjemahan, kita tambah vocab. Lepas tu nanti kita akan potong rangkap dan akhir sekali nanti kita akan buat latihan qiraah dan istima'. Itulah sebenarnya tuan-tuan perlu lakukan sendiri juga sekiranya berada di rumah ataupun berbincang dengan kawan ataupun pasangan. Okey, dah semua? Tutup dia. Tutup dia tuan-tuan.
Perkataan yang sering kali berulang. Setiap minggu pun kita jumpa perkataan ni tuan-tuan. Wa, min, dari atau daripada. Tapi dalam ayat ni, perkataan dari ataupun daripada tu, dia boleh juga diterjemahkan sebahagian. Sebahagian. Contohnya kalau kita kata, aku dari keluarga Pak Samad. Maksudnya juga, aku ni adalah sebahagian keluarga Pak Samad tu. So, daripada ni boleh juga maksud sebahagian. Okey, apa makna hum? Banyak kali jumpa hum. Hum mereka. Kalau boleh dhamir hum ni dah betul-betul segam melekat dalam kita, tak tertanggal dah. Lagi satu dhamir yang selalu juga berulang. Na. Apa makna na? Kami. Bi dengan apa makna ayati? Ayat-ayat. Bagus. Perkataan yang minggu lepas pun dah jumpa, hari ini berulang lagi. Ja'alna. Kami telah jadikan. Apa makna amr? Amr. Perintah. Dia sama macam kita sebut fi'il amar. Amar tu maksudnya perintah. Samalah ni. Amri, perintah. Apakah makna kanu? Mereka telah adalah. Sabaru. Sabar tu betul, tapi apa terjemahan lengkap dia? Mereka telah bersabar. Yahduna. Mereka membimbing, memandu, membawalah, membawa, dan juga mengarah pun boleh juga, menunjukkan boleh juga. Okey, apa makna a'immatan? A'immah, pemimpin-pemimpin ataupun ketua-ketua. Apakah makna yuqinuna? Mereka yakin. Dulu ada jumpa perkataan yuqinuna ni tuan-tuan. Tapi bukan dalam bentuk fi'il begini, dia datang dalam bentuk isim. Cuba tengok sikit tuan-tuan. Muka surat 20. Muka surat 20, perkataannya ialah muqinuna. Ayat 12 dulu. Itu orang-orang yang yakin. Itu dia punya isim. Macam mana daripada yuqinuna boleh jadi muqinuna. Inilah yang kita akan belajar pada peringkat kedua yang dipanggil saraf. Itu nanti. Sekarang ni kita jumpa tadi yuqinuna, mereka yakin. Itu dalam bentuk fi'il, mereka yakin. Yang tadi tu pada ayat 12, muqinuna, orang-orang yang yakin. Okey, perkataan terakhir tuan-tuan, iaitu lamma, apa maksudnya? Ketika ataupun selagi mana. Okey, kita tengok terjemahan mafhumnya. Muka surat 44. Dan kami telah jadikan sebahagian mereka, kami telah jadikan mereka, jadikan apa? Jadikan sebagai para pemimpin. Yang mana mereka membimbing dengan menggunakan perintah, yakni hukum agama kami, selagi mana mereka bersabar. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Okey, saya kira jelas ayat ni tuan-tuan. Cuma saya perlu tambah sedikit saja huraiannya supaya kita dapat jiwa, dapat menghayati ayat ini. Ini sebenarnya sambungan lagi daripada cerita tentang Bani Israel. Minggu lepas kita cerita tentang Nabi Musa dan juga keturunannya itu Bani Israel ya tuan-tuan. Pada zaman tersebut Firaun menindas Bani Israel. Mereka ditindas dengan tanpa belas kasihan ya tuan-tuan, dibunuh, disekat, segalanya, kesenangannya tidak diberikan, dan mereka hidup dalam keadaan derita, dizalimi. Jadi setelah Allah mengangkat Musa menjadi pemimpin yang mengalahkan kerajaan Firaun, itu panjanglah ceritanya, ringkasnya, Musa dapat mengalahkan Firaun dan bertukarlah kerajaan ni. Daripada kerajaan Firaun dah jadi kerajaan Musa. Kerajaan Musa ni tuan, kerajaan yang berpihak kepada Allah SWT. Hizbullah.
Kalau Firaun tadi hizbus syaitan, pihak yang menjalankan pemerintahan dengan penuh kejahatan. Syaitan tu maksudnya kejahatan. Tetapi Musa beserta menteri-menterinya adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu dilantik oleh Allah SWT sendiri. Mereka itu di kalangan Bani Israel. Kami telah jadikan sebahagian daripada mereka, maksudnya sebahagian Bani Israel itu, diangkat, dipilih menjadi pemimpin dengan syaratnya tuan-tuan, mereka itu membimbing dan membawa rakyat, menunjuk dan memandu ke semua umatnya dengan menggunakan perintah Allah SWT. Itu barulah dianggap sebagai pemimpin yang betul, yang beramanah, yang betul-betul bertanggungjawab. Sekiranya dia sekadar menjalankan perintah mengikut perlembagaan ataupun undang-undang semata-mata tanpa mengikut perintah Allah, mengenepikan soal agama dalam pemerintahannya, ini bukan sebenar-benar pemimpin. Ini pemimpin yang menjatuhkan kita ke jalan yang rosak. Jadi mereka ini, Musa beserta menteri-menterinya adalah di kalangan orang-orang beriman, yang mana mereka mengikut hukum hakam Allah SWT, mengikut undang-undang dan apa yang tertulis dalam kitab ketika itulah. Sekarang ni dah berubah-ubah, dan hukum yang termaktub di dalam Al-Quran itu adalah hukum yang telah sempurna, yang setengahnya sama dengan pemerintahan sebelum ini, pemerintahan rasul-rasul sebelum ini, ada setengahnya dah berubah. Okey. Dan syarat yang utama untuk mereka menjadi pemimpin dan pemerintah ni tuan adalah sifat sabar. Selagi mereka bersabarlah mereka dapat memerintah menggunakan hukum hakam Allah SWT. Kalau hilang sabarnya, mengikut hawa nafsu, mengikut apa yang mereka rasa baik, mengikut akal semata-mata, tidak mendahulukan perintah Allah, hilang sifat sabar mereka, macam-macam kerosakan yang akan berlaku. Kesannya adalah kepada rakyat dan kepada generasi yang seterusnya. Wa kanu bi ayatina yuqinu, dan mereka itu adalah orang-orang yakin terhadap ayat-ayat kami. Ini baru kerajaan yang betul. Ini barulah kerajaan yang diiktiraf oleh Allah SWT. Bukan kerajaan yang semata-mata memperjuangkan hak asasi sahaja kononnya. Memperjuangkan ekonomi sahaja. Memperjuangkan bangsa sahaja. Kalau kita tengok Firaun ini, dia membela Qibti sahaja, tetapi Bani Israel ditindas. Kita perlu menjadi pemimpin yang memberikan kesenangan dan juga keselesaan kepada semua kaum yang ada. Kita dapat lihat Musa menunjukkan pemerintahan yang cukup baik. Tetapi selepas itu, lama-kelamaan bertahun-tahun berlaku juga kerosakan. Di atas sifat pemimpinnya yang semakin alpa, leka, berfoya-foya, suka dengan kesenangan, kemewahan, harta, maka rosaklah. Okey? Mudahan kita, tuan-tuan, di Malaysia ini mendapat pemimpin yang betul-betul mengikut hukum hakam Allah SWT, bersifat dengan sifat yang sabar. Kalau dah tak sabar ni macam-macam lah keluar. Di mulutnya, kita boleh tengok di media, macam-macam kenyataan yang keluar yang kita rasa pun betul ke, patut ke menteri mengeluarkan kenyataan macam tu. Tak sabar ni maknanya. So, pemimpin, sifat pertama sekali yang dia perlu ada adalah sabar. Di bawah sabar itulah baru sifat-sifat yang lain yang perlu ada bersama dengan dia. Okey? Kita harap jelaslah ayat ni. Seterusnya kalau nak cerita politik, nanti sembang kat kedai kopi lah tuan-tuan. Ataupun tuan-tuan mungkin ada kenalan orang-orang dalam politik, bolehlah sembang dengan mereka. Kita bagi nasihat sikit, memimpin dengan takut kepada Allah SWT. Bawa sifat takwa, sabar, iman tu dalam pemerintahan. Bukan semata-mata kuasa dan belagak dan sombong dengan kuasa itu, maka rosaklah kita. Yang paling kesian sebenarnya adalah pemimpin itu sendiri. Kerana di akhirat nanti dia akan dipertanggungjawabkan ke atas semua kepimimpinannya. Ada hadis yang menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Panjang lagi sebenarnya hadis tu. Kita semuanya adalah pemimpin dan kita bertanggungjawab di atas setiap kepimpinan kita. Kalau dia menteri besar,
dia bertanggungjawab ke atas semua rakyat negeri tersebut. Contohnya Menteri Besar Selangor, maka kita semua orang Selangor ni tuan adalah di bawah tanggungjawab menteri itu. Besar so kita ni sebenarnya janganlah mengejar-ngejar sangat jawatan. Kalau kita beria-ia nak jawatan, kita akan terbeban dengan jawatan itu. Tetapi kalau kita diberikan tanggungjawab jawatan itu, maka insya-Allah orang yang memilih kita, kita memandang itu adalah datang daripada Allah. Allah menggerakkan mereka itu untuk memilih kita, maka insya-Allah Allah akan permudahkan. Okey. Pertama sekali tuan-tuan, sebelum kita bincangkan tajuk yang baru pada hari ini, pertama sekali kita kena buat apa dulu? Kita kena potong dulu tuan-tuan. Kita kena kenal pasti cerita-cerita pendek dia dulu. Nanti masuk kepada perkataan yang sesuai kena pada tajuknya hari ini, barulah saya akan bincangkan bersama tuan-tuan. Okey, sekarang ni saya bagi masa 1 minit, tengok balik ayat ni tuan-tuan. Fahamkan cerita-cerita pendek dia. Kita nak tahu ni ada berapa cerita ni. Silakan tuan-tuan. Berapa? Macam dah jumpa je. 2. 3. Masih ada perbalahan lagi dalam sidang parlimen kita ni ya. Ada yang undi 2, ada yang undi 3. Berapa sebenarnya ni tuan-tuan Tengok betul-betul. Fahamkan poin tuan-tuan. Ada yang nak tambah ke 4? Ataupun nak kurangkan 1 ke? Setakat ni saya dengar 2 dengan 3 je. Berapa jawapan? Yang belum jawab sila jawab. Berapa? Boleh tengok terjemahan mafhum tu. Saya rasa dekat situ membantu tuan-tuan untuk mengenal pasti Dan kami telah jadikan sebahagian mereka para pemimpin, yang mana mereka membimbing dengan menggunakan perintah, iaitu hukum agama, selagi mana hukum agama kami, selagi mana mereka bersabar. Dan mereka adalah orang-orang yang yakin dengan ayat-ayat kami. Berapa cerita tuan-tuan? Berapa rangkap? 3. Ada 3. Yang pertama dekat mana cerita dia? Ceritanya Allah kata, kami melantik pemimpin. Kami menjadikan pemimpin-pemimpin di kalangan mereka. Itu satu poin, satu cerita tu. Ceritanya apa? Allah menjadikan di kalangan Bani Israel itu sebagai pemimpin. Itu cerita dia. Cerita yang kedua pula, mereka membimbing menggunakan perintah hukum agama Allah SWT selagi mana mereka itu bersabar. Sabar mereka tinggi, dapatlah mereka menjalankan hukum agama Allah SWT. Itu cerita yang berbeza tak dengan yang pertama tadi? Pertama tadi Allah lantik. Allah ambil mereka menjadi pemimpin. Cerita yang kedua pula, mereka yang jadi pemimpin tadi tu memandu umat manusia, membimbing rakyatnya, menggunakan hukum agama Allah SWT dengan sifat sabar yang ada dalam diri mereka. Itu cerita kedua. Cerita yang ketiga pula Allah kata mereka tu orang yang yakin. Ataupun maksudnya mereka tu orang yang beriman dengan ayat Allah SWT. So ada berapa cerita tuan-tuan? Ada 3. Walaupun pada a'immatan dan juga yahduna tu tengah-tengah tu tak ada pun haraf ataf. Tak ada pun tanda wakaf. Sebab tu saya katakan pada tuan-tuan, tanda wakaf dan juga haraf ataf itu bonus je. Bantuan saja. Kalau ada, kita boleh jadikan itu kayu ukur untuk kita potong rangkap. Kalau tak ada sekalipun tuan-tuan, kita berbalik kepada konsep rangkap itu sendiri. Cerita pendek, potongan cerita. Okey? Poin yang berbeza tu dah boleh kita anggap menjadi rangkap dan juga rangkap.
Boleh tuan-tuan? Sila palangkan dia. Gariskan ke ataupun ikutlah. Terpulang kepada tuan-tuan nak buat macam mana. Untuk tuan-tuan boleh memahami kelak akan datang. Bila tengok balik nota ni faham. Oh yang aku palang-palang ni rupanya ni rangkap. Rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Jangan nanti akan datang bila tengok balik tuan-tuan sendiri. Tak faham apa yang ditulis. Lagi bagus kalau orang lain tengok pun orang lain boleh faham. Itu bermakna jelas apa yang tuan-tuan tulis itu. Okey, kita bincangkan dulu rangkap yang pertama. Di rangkap yang pertama inilah saya nak bincangkan tajuk dengan tuan-tuan. Tajuk yang pertama kita, muka surat 33. Boleh tengok tuan-tuan punya buku nota Nahu, muka surat 33. Inilah tajuk pertama yang saya nak bincangkan pada rangkap yang pertama ni. Okey, rangkap yang pertama bunyinya macam ni tuan-tuan. Waja'alna minhum macam ni aja a'immah. A'immatan. Okey. Kami telah jadikan sebahagian mereka pemimpin-pemimpin. Okey, pertama sekali bila kita dah pastikan rangkap-rangkap ini, kita dah potong dia cantik-cantik, lepas tu kita nak buat apa tuan-tuan? Kita namakan dia. Jangan pandai potong saja tapi tak tahu nak namakan dia. Tak kenal dia rupanya. Sebenarnya perkara itu dilakukan serentak tuan-tuan. Ketika kita nak potong itulah kita cuba menama dan kita mengenal pasti maklumat dalam rangkap tu. Tapi kalau tak boleh tak apa. Ikut dulu satu-satu faham cerita tu. Lepas tu barulah kita menamakan rangkap yang kita dah potong. Okey, apakah nama rangkap ni tuan-tuan? Dia daripada rangkap biasa ke rangkap luar biasa? Rangkap yang biasa. Rangkap yang mana satu ni? Rangkap isim ke rangkap fi'il? Rangkap fi'il. R-F. Boleh tak macam ni? Kalau rangkap isim, R-I. Boleh lah kan? Okey tuan-tuan. Daripada mana kita ambil untuk kita menamakan rangkap ni? Pada kalimah apa? Pada ja'alna ni. Wah kita ambil tak? Bukanlah makna kita tak ambil dia, kita mengabaikan dia. Dia tetap ada peranannya dalam ayat. Makna memang tetap ada. Ini kita nak menamakan saja. Untuk kita menamakan haraf tidak dia ambil kira. Okey, selesai dah kita namakan rangkap. Bila kita namakan, kita tahu tak nak cari apa tuan-tuan? Sebab apa pentingnya kita nak namakan rangkap ni? Supaya kita tahu benda apa yang nak dicari. Kalau kita salah nama, salah benda yang nak dicari. Contohnya tuan-tuan namakan rangkap isim. Yakin sangatnya namakan rangkap isim ni. Lepas tu nak cari apa? Mubtada, khabar. Mana ada? Kita nak menamakan rangkap isim, dia mestilah dimulakan dengan kalimah isim. Kita jumpa di kalimah fi'il, so kita namakan rangkap fi'il. So nak cari apa tuan-tuan rangkap fi'il? Domir je dulu. Domir tu tersembunyi dalam fi'il, lepas tu cari fa'il, lepas tu maf'ul. Okey. Tuan-tuan, kita pergi bincangkan secara harfiah dulu walaupun tadi kita tak ambil wa ni untuk menamakan dia. Sekarang kita mulakan perbincangan secara harfiah. Kita namakan setiap satu itu. Okey, wa tu kalimah apa tuan-tuan? Haraf ataf. Ini semua dah terror hebat-hebat belaka dah ni. Pendekar-pendekar haraf ataf semua ni. Okey, selepas wa kalimah apa? Ja'alna. Apa maksudnya? Isim fi'il haraf. Fi'il lah. Daripada kalimah fi'il inilah tadi kita berjaya menamakan dia. Okey, tuan-tuan fi'il apa? Fi'il madhi. Domirnya apa? Nahnu. Jangan ana. Salah tu. Walaupun na, jangan terperangkap dekat situ. Jangan tertipu dengan na tu ya. Walaupun na sama dengan ana. Bukan. Ingat tak peristiwa pergaduhan antara ana dengan nahnu? Siapa yang menang? Ana seorang lawan dengan nahnu ramai. Siapa yang menang? Nahnu. Jadi na ni diambil oleh nahnu. Na tu nahnu. Habis ana nak pakai apa? Ana ni bila dia dah kalah, dia dah mati tuan-tuan, dia jadi apa? Dia jadi antu. So ana pakai tu, antu.
Okey, boleh Ja'alna di hujungnya ada na, di situlah kita kenal pasti domirnya ialah nahnu. Siapa nahnu? Kami telah jadikan. Siapa? Kami ni kita ke? Kita ke tuan-tuan? Bukan Bani Israel ke? Bukan. Kami ni merujuk kepada Allah SWT. Ada tak disebut jelas? Tak ada. So, fa'ilnya. Sekarang kita dah jurus pula kepada fa'il. Sebab domir tadi dah selesai, dah jumpa. Iaitu nahnu. Kita pergi ke langkah seterusnya. Fa'il jelas ke tak jelas tuan-tuan? Sebab tadi kita dah fikir. Kita dah sama-sama setuju yang melakukan perbuatan ini ialah Allah. Tapi tidak jelas. So, siapa yang jadi fa'il? Nahnu tu balik. Nahnu tu. Tak lain tak bukan. Nahnu. Fi'il madhi. Domirnya ialah nahnu. Nahnu tu sendirilah yang jadi fa'il. Boleh? Ada tak maf'ul tuan-tuan? Kami, Allah ni, Allah jadikan apa tuan-tuan? Allah jadikan apa? Kita nak cari apa ni sekarang ni? Domir sudah, fa'il sudah, nak cari apa ni? Maf'ul. Macam mana ingat maf'ul punya baris? Maf'ullah. Mana dia isim yang baris atas? A'immatan. Tengok dia pakai tanwin atas. Kenapa dia pakai tanwin? Depan tak ada alif lam. Kalau ada alif lam, bunyinya macam mana kalimah ni? Al-a'immata. Tapi dia tak pakai alif lam, dia pakailah tanwin. A'immatan. Walaupun dia lari agak jauh sikit, ke hujung sikit tuan-tuan, kita kenal dia macam mana kita kenal? Daripada baris dia tu. Pada baris itulah kita kenal pasti dia menjadi maf'ul. Habis tu yang minhum tengah-tengah ni apa ceritanya tuan? Kenapa yang dia menyelit, mencelah di tengah-tengah tu? Kenapa ni? Kenapa kita tak kata yang minhum tu maf'ul? Inilah cerita yang saya nak bawa ni hari ni tuan-tuan. Buka semua muka surat 33. Okey, tajuk kita apa tuan-tuan? Sama-sama ikut saya sebut. Jar wa majrur. Lagi sekali. Okey, apa tu jar wa majrur? Jar wa majrur merujuk kepada haraf jar plus ba'da haraf jar. Daripada haraf jar dengan pasangannya ba'da haraf jar, dia ada nama nickname dia. Dia ada nickname dia. Nama panggilan untuk kedua-dua itu dipermudahkan dengan kita menyebut jar wa majrur. Okey? Haraf jar adalah haraf jar. Ba'da haraf jar itu adalah isim yang datang selepasnya. Kedua-dua ini tuan-tuan, pasangan haraf jar dan ba'da haraf jar ini, dia ada nama singkatan dia lah. Kita panggil dia apa? Jar wa majrur. So, bila sebut jar wa majrur dalam minda tuan-tuan, terbayang apa? Berapa kalimah? Sekurang-kurangnya 2 kalimah. Iaitu haraf jar dengan pasangannya ba'da haraf jar. Kenapa dengan jar wa majrur ni tuan-tuan? Pertama sekali yang kita nak bincang ni adalah fungsi dia dulu. Lepas tu kita nak bincangkan kedudukan dia. Okey, dua perkara ni tuan-tuan perlu jelas. Haraf jar ni sebenarnya kita dah bincang lama dulu pun. Dah kenal dia pun, dah sebati dengan diri tuan-tuan. Betul ke tak betul? Cuba semua sebutkan 8 kalimah haraf jar. Min ila, an ala, fi, bikali. Lagi sekali semua. Okey, saya harap haraf jar ni semuanya dah hadam, dah masak rentung dah tuan-tuan. Dah betul-betul masak dah. Okey? Bila jumpa je haraf jar, sekarang ni kita bukan nak bincangkan fungsi haraf jar itu kepada isim selepasnya. Itu dah lama bincang, dah hatam dah tuan-tuan. Yang kita nak bincangkan ni sekarang ni adalah jar dengan pasangannya, ba'da haraf jar, yang kita ringkaskan namanya jar wa majrur. Dia ada peranan di dalam ayat tuan-tuan. Sebelum ni pun beberapa kali kita jumpa ayat 23, ayat 22. Dah jumpa pun jar wa majrur ni. Saya dah ada sebutkan tentang maklumat ini.
Tentang fungsinya tuan-tuan. Kita tengok yang pertama fungsinya ialah sebagai keterangan utama. Okey, yang kedua sebagai tambahan keterangan. Okey, kita tengok balik yang pertama, sebagai keterangan utama bermaksudnya kalau tak ada dia, ayat tak faham. Ayat tergantung. Rangkap itu tak lengkap. Kalau yang pertama ni, sebagai keterangan utama, dia yang utama. Kalau tak ada dia, tak sempurnalah. Tak faham ayat, tak lengkap dan tidak difahami. Contohnya kita tengok tuan-tuan, al-qalamu alal maktabi. Cuba sebut. Okey, al-qalamu maksudnya apa? Al-qalamu maksudnya pen. Apa maksud al-qalamu? Pen. Kemudian diikuti perkataan ala maksudnya apa? Atas, al-maktabi, meja. Ceritanya tentang apa ni? Pen atas meja. Tuan-tuan, mana dia jar wa majrur? Ala ni kalau kita sebut dia sahaja, kita akan panggil haraf jar. Al-maktabi ni kalau kita sebut dia sahaja, ba'da haraf jar. Untuk kedua-dua ini, haraf jar plus ba'da haraf jar, kita ada nama baru hari ni tuan-tuan. Kita panggil dia apa? Jar wa majrur. Kenapa dengan jar wa majrur ni tuan-tuan? Pada yang contoh pertama ini saya nak bagi tahu dia adalah fungsinya adalah sebagai keterangan utama. Cuba tuan-tuan buang alal maktabi ni. Saya sebut al-qalamu sahaja, faham tak ayat? Saya sebut al-qalamu, pen sahaja. Pen. Tak faham cerita. Bila saya sebut di atas meja, alal maktabi, baru faham, betul tak? Pen berada di atas meja, barulah kita faham ceritanya. Jadi, di sini menunjukkan jar wa majrur memainkan peranannya sebagai keterangan. Dia memberi keterangan ataupun penjelasan. Ataupun dalam bahasa Arabnya sebenarnya disebut khabar. Ataupun bahasa Melayunya predikat. Dia menjadi predikat ataupun keterangan yang utama. Kalau tak ada dia, ayat tak sempurna. Okey? Sama juga pada ada tak? Okey, yang kedua pula tuan-tuan, yang kedua pula sebagai tambahan keterangan. Bermakna kalau tak ada dia pun tak apa, ayat dah sempurna pun. Ayat dah jelas dah pun. Maklumat yang dicari pada rangkap tersebut dah ada, dah sempurna. Bila ada lagi jar wa majrur dia sebagai tambahan lagi. Perisa sedapkan lagi je tuan-tuan. Macam kalau kita makan nasi, dah ada ayam, dah ada sayur, dah lengkap dah. Kalau nak ada tambah keropok ke, nak ada tambah sambal ke, itu penambah lagi. Penyeleranya lagi tuan-tuan. Kalau tak ada pun tak apa. Makan ni pun dah cukup, dah kenyang dah. Faham tuan-tuan? Kalau yang utama ni macam dia tu sendiri adalah ayamnya. Kalau tuan-tuan makan nasi je sedap tak? Kalau makan dengan ayam, ayam masak kari sedap tak? Jadi ayam masak kari itu adalah yang utama. Kalau tuan-tuan makan nasi pula, dah ada ayam, dah ada sayur. Tambah lagi keropok, tambah lagi belacan, budu. Ini sebagai penambah sedap saja. Kalau tak ada dia pun, dah boleh makan. Selera je. Kenyang je makan. Okey? Yang kedua, kita tengok contoh yang kedua. Okey, ikut saya sebut, akaltul khubza fil mat'ami. Lagi sekali. Okey, apa maksud akal tu? Aku makan. Dia makan apa ni? Aku makan apa? Khubza maksudnya apa? Roti. Khubza maksudnya roti. Aku makan roti. Fil mat'ami maksudnya di restoran ataupun di kedai makan. Okey, mana dia jar wa majrur? Okey, fi ni kalau kita sebut dia sahaja haraf jar. Al mat'ami ba'da
Haraf jar. Kita ada nama baru hari ni. Haraf jar plus ba'da haraf jar kita panggil jar wa majrur. Okey. Pada contoh yang kedua ni tuan-tuan, fil mat'ami ni kalau saya tak sebut dia pun, ayat dah faham ke belum? Aku makan roti. Dah faham dah. Aku makan roti. Dah cerita dah jelas dah. Tapi saya tambah saja nak jadi cerita tu sedap sikit. Aku makan roti di kedai makan. Okey? Di sini pula tuan-tuan, jar wa majrur sebagai tambahan saja. Tambahan penyedap pula. Penyedap cerita saja. So dekat sini dia utama ke dia tambahan tuan-tuan? Dia tambahan. Tapi kalau pada contoh yang pertama ni dia adalah keterangan utama. Kalau tak ada dia, tak fahamlah cerita. Okey, ni fungsi. Fungsi yang pertama dia sebagai apa tuan-tuan? Keterangan utama. Yang kedua, tambahan. Keterangan tambahan ataupun tambahan keterangan. Mana-mana boleh ikut ayat. Kadang-kadang jar wa majrur ini berfungsi pada ayat tersebut keterangan utama. Kadang-kadang pada ayat yang lain pula dia menjadi tambahan sahaja. Ikut ayat lah. Kita tak boleh tetapkan dia mesti keterangan utama sahaja. Dia mesti tambahan sahaja. Tak. Ikut ayat. Ada setengah ayat jar wa majrur yang kita temui di situ adalah sebagai keterangan yang utama. Pada setengah ayat yang lain mungkin kita jumpa dia sebagai tambahan sahaja. Okey, itu fungsi. Dari segi kedudukannya pula tuan-tuan, kedudukan dia ada dua di sini. Pertama kita bincangkan kedudukan asal dia, yang kedua kedudukan yang kebiasaan dia. Habit dia. Okey, kedudukan asal mengikut bahasa Arab standard dekat mana tuan-tuan? Mestilah berada di belakang. Okey, ni kira depan lah ni. Fil mat'ami ni di belakang. Alal maktabi ni di belakang. Tapi kedudukan yang biasa kita jumpa dalam ayat, habit dia, dia suka duduk mana tuan-tuan? Di depan ataupun di tengah. Kerap kali kita akan jumpa nanti tuan-tuan, alal maktabi ni dia pergi dekat depan. Bunyi ayatnya dah terbaliklah sikit, songsanglah sikit. Dia bunyi macam mana? Alal maktabi al-qalamu. Cuba sebut. Okey, maksudnya apa? Di atas meja ada pen. Sama tak dengan maksud al-qalamu alal maktabi? Pen atas meja. Di atas meja, pen. Sama ke tak sama? Sama je. Cuma dia ada perbezaan dari segi susunan perkataan tu. Inilah yang disebut sebagai sastra. Sastra bahasa Melayu pun begitu, bahasa Arab pun ada juga begitu. Itu kalau duduk je dekat depan. Dan kerap kali kita jumpa juga, dia berada di tengah, dia menyelit. Dekat tengah-tengah. Contohnya kalau fil mat'ami ni, kita boleh letak je dekat tengah sini tuan-tuan. Aku makan roti, saya letak fil mat'ami ni tengah-tengah. Saya kata, aku makan di kedai makan roti. Di kedai makan itulah jar wa majrur, dia menyelit dekat tengah-tengah. Itu kedudukan yang kita boleh jumpa dia di dalam ayat. Samalah seperti yang kita bincangkan rangkap yang pertama ni tadi tuan-tuan. Rangkap pertama ni tadi namanya rangkap apa? Rangkap fi'il. Rangkap fi'il nak cari apa? Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il dah ada. Fa'il, domir yang tersembunyinya iaitu nahnu. Maf'ulnya pun dah ada. Kalau ikutkan susunan sebenarnya tuan-tuan, susunan standard Arab, standard biasalah. Okey, ja'alna a'immatan. Susunan yang biasa. Kami telah jadikan pemimpin-pemimpin, minhum tu sepatutnya di belakang. Di kalangan mereka, sebahagian daripada mereka. Tapi apa yang berlaku di sini ialah minhum ini ditengahkan. So di sini kita dapat pastikan apa yang kita boleh sebut melalui ilmu yang kita belajar tentang jar wa majrur tadi. Minhum di sini fungsinya, cuba tuan-tuan berikan, dia fungsi satu ke fungsi dua ni? Dia sebagai keterangan utama ke sebagai keterangan tambahan?
Kalau utama, maksudnya kalau tak ada dia, ayat, tak faham, pelik. Tergantung. Kalau ada dia, kalau ada dia menjadi, bukan. Kalau tak ada dia menjadi tergantung, bermaksud dia adalah utama. Tapi kalau tidak ada dia, ayat dah boleh faham, bermaksud dia sebagai tambahan sahaja. So dekat sini dia adalah keterangan tambahan. So fungsi kedua. Dari segi kedudukannya, dia duduk tengah ke, belakang ke, ataupun depan. Dia duduk tengah. Sepatutnya kedudukan asalnya dekat mana tuan-tuan? Dekat belakang. Kita bukan nak ubah ayat, kita cuma membincangkan macam mana Arab biasa dengan Arab yang dah sastra. Ini kira sastra lah tuan-tuan. Ayat sebenar dia macam mana tuan-tuan? Wa ja'alna, wa memang depan lah. Wa boleh duduk tengah pula Wa ja'alna a'immatan minhum. Maksudnya, dan kami telah jadikan pemimpin-pemimpin di kalangan mereka ataupun sebahagian mereka itu. Tapi minhum itu ditengahkan seperti yang kita lihat pada ayat ni, dan pada ayat-ayat sebelum ni pun kita banyak kali jumpa sebenarnya, tapi tak bincang masa tu. Hari ni baru boleh bincang. Okey, boleh setakat ni? Betul ke ini jar wa majrur? Tuan-tuan mengiyakan je. Betul ke? Pastikan sama-sama tuan-tuan. Min. Betul ke haraf jar? Bila ada haraf jar, confirm lah yang selepasnya ba'da haraf jar. Okey, ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada, saya nak bagi masa tuan-tuan 2-3 minit berpasang-pasangan. Sila membentangkan semula tajuk yang kita bincangkan tadi kepada rakan masing-masing. Silakan tuan-tuan. Seorang 2-3 minit Dan kita terus rehatlah. Tuan-tuan mulakan sesi itu dan terus kita rehat. Okey, kita dah selesaikan bincang rangkap yang pertama. Simple je ayat ni Cuma kita kena tambah vocab lah. Dari sudut perbincangan, sebenarnya benda ni kita dah selalu ulang. Betul tak tuan-tuan? Fi'il, lepas tu fa'ilnya tersembunyi, lepas tu maf'ul. Ataupun kadang-kadang tak ada maf'ul. Biasalah kita jumpa bentuk yang macam ni. Cuma ayat dia lain. Rangkap dia lain. Cerita je lain. Dekat sinilah kita tambah vocab. Ambil perkataan a'immah ni. Perkataan ja'alna ni. Ni selalu jumpa ni. Perkataan minhum ni kalau boleh dah sebati dalam diri kita. Tinggal kita ambil vocab, kita fahamkan cerita dia. Okey, kita pergi ke rangkap yang kedua. Okey, apa bunyi ayatnya tuan-tuan? Yahduna bi amrina lama sabaru. Bi amrina yahduna. Okey, apa nama rangkap ni? Namakan dia tuan-tuan. Rangkap fi'il juga. RF. Okey, mana fi'ilnya? Yahduna ni lah Yahduna ni adalah fi'il. Fi'il apa tuan-tuan? Fi'il mudhari'. Tengok dia mula dengan ya, berakhir dengan waw nun. Ini menunjukkan dhamir apa? Dhamirnya ialah hum. Siapa hum ni orangnya? Mereka membimbing. Siapa mereka ni? Pemimpin tadi itulah. A'immah tadi itulah. A'immah itulah yang memimpin, yang memandu rakyat, yang menunjukkan kepada orang-orang yang di bawahnya, iaitu rakyatnya. Okey, ada tak sebut a'immah selepas yahduna? Ingat kita nak cari fa'il yang jelas mestilah berada selepas fi'il. Walaupun perkataan tersebut ada sebelumnya, jangan tengok yang itu rangkap yang lain ataupun itu kedudukan dia kedudukan yang lain dengan apa yang kita nak cari ni. Kita nak cari fa'il mestilah selepas fi'il dan dia berbaris depan. Kalau kita nak ambil balik a'immah tu jadi fa'il, dia sudut nahunya tak betul tuan-tuan. Salah. A'immah tu pun tadi barisnya atas, dia jadi maf'ul, bukannya fa'il. Dia maf'ul kepada rangkap tadi itulah. Ini rangkap kedua sekarang ni. Ada tak fa'il yang jelas? A'immahnya. Ada tak sebut?
Tak ada. So apa jadi? Hum ini kita panggil dia sebagai fa'il. Mereka membimbing. Okey, dah ada fi'il dan dah ada fa'il. Tuan-tuan ada maf'ul tak? Mereka membimbing siapa ni? Ada sebut tak mereka membimbing siapa? Yang kena bimbingnya ada tak dia sebut? Tak ada, boleh ke tak ada maf'ul tuan-tuan? Boleh saja. Walaupun tidak ada maf'ul, kita menggunakan akal yang sihat, kita boleh agak siapa. Pemimpin membimbing siapa? Rakyat lah. Rakyat jelata. Umat dia. Okay, tak payah sebut pun tak apa. Kita dah boleh tahu, dah boleh anggap dah siapa wataknya itu. Jadi yang bi amrina lamma sabaru ni apa bendanya? Kita nak kata ni apa semua ni? Hmm? Apa benda tu tuan? Qaul tak ada. Tak ada fi'il berkata tak ada. Kaitkan balik dengan apa kita bincang tadi. Tajuk kita tadi tuan-tuan tentang jar wa majrur. Kenal tak jar ni? Mana dia jar? Ini B. B ni apa tuan-tuan? Haraf jar. Pasangan dia kita panggil apa? Haraf. Mana dia pasangan dia? Amri. Amri maksudnya apa? Isim ke fi'il? Dia mesti isim. Sebab ba'dah haraf jar mesti isim. Dan isim itu baris bawah. Baris bawahnya satu ke dua? Kita nak kena cek tak untuk kalimah amri ni sebenarnya? Kena cek. Cek apa? Dia isim. Dia isim, betul kan? Dia ba'dah haraf jar, dia isim. Isim kena buat spot check. Alif, lam dan tanwin. Dia pakai baris bawah tu satu saja tuan-tuan. Sepatutnya kalau baris satu, dekat depan ada apa? Kalau baris je satu saja, dekat depan sepatutnya ada alif lam. Tapi alif lam tak ada. Alif lam tak ada, sepatutnya hujung baris dua. Baris dua pun tak ada. Alif lam tak ada, tanwin pun tak ada. Ini kita kata sebagai apa? Mudhaf. Dia ba'dah haraf jar, lepas tu dia jadi pula mudhaf. Boleh tak? Boleh tuan-tuan. Bila ada mudhaf, adalah pula pasangannya mudhaf ilaih. So, bi amrina ni lah tuan-tuan yang kita panggil jar wa majrur. Walaupun kita kata jar wa majrur itu adalah haraf jar dan ba'da haraf jar. Ini pasangannya yang kita panggil jar wa majrur. Ba'da haraf jarnya itu pula menjadi mudhaf. Dia mengikat pula kepada kalimah seterusnya. Dia jadi mudhaf, maka na tu jadi mudhaf ilaih. Ini pun termasuk sekali yang kita panggil jar wa majrur. So dia sebagai apa ni tuan-tuan? Fungsinya ni. Keterangan utama ke ataupun tambahan keterangan saja? Ceritanya sebenarnya mereka membimbing. Mereka memandu rakyat. Itu je ceritanya sebenarnya. Bi amrina. Dengan perintah kami. Ini tambahan keterangan lagi tuan-tuan. Betul tak? So dia pakai fungsi satu ke fungsi dua ni? Inilah fungsi yang kedua. Dia duduk mana tu? Dia duduk tempat asal dia ke tempat yang kebiasaan dia? Kebiasaan tu maksudnya bukan tempat asal lah. Asal dia belakang. Tapi dia suka berpindah-pindah. Macam tuan-tuan lah. Mungkin asalnya daripada Kelantan. Tapi suka tinggal dekat Selangor. Suka tinggal dekat KL. Tapi asalnya dekat Kelantan. Okey, jadi dekat sini tuan-tuan, dia duduk tempat asal ke tempat yang dia suka duduk? Dia suka duduk mana sebenarnya? Dia suka duduk tengah ataupun belakang? Belakang pula. Depan. Dia suka duduk tengah ataupun depan. Tapi sebenarnya kedudukan standard dia hujung ataupun belakang. Ini duduk mana ni? Tengah. So, tuan-tuan boleh tambah dekat bawah tu nota dia, jawapan dia. Kedudukan tengah. Okay, pasal ni kita tak ada masalah tuan-tuan. Kita dah bincang tajuk. Yang lama sobaru ni kita nak kata apa pula? Apa pula lagi kita nak kata dia ni? Rangkapnya tadi dah selesai yahduna. Rangkap fi'il. Dah ada dah fi'il, fa'il. Bi amrina ni tambahan saja.
Tuan-tuan, tambahan keterangan ni tak boleh dipisahkan daripada rangkapnya. Kalau kita ambil perkataan bi amrina tu sendiri dia sahaja, kita jadikan dia satu rangkap, dia tak jadi rangkap tuan-tuan. Dia tergantung. Dia sebenarnya tambahan keterangan. So dia perlu ataupun dia sebenarnya terikat dengan rangkap sebelumnya. Tak boleh dipisahkan. Sebab itulah kita kata ni semua satu rangkap. Tak ada pula kita kata yahduna tu satu rangkap. Bi amrina rangkap lain. Tak tuan-tuan. Jar wa majrur dia terikat dengan rangkap sebelumnya. Okey, lamma sabaru ni tuan-tuan. Okey, tadi sebenarnya kita bincangkan tajuk jar wa majrur belum lengkap sepenuhnya. Tengok yang paling bawah sekali ada maklumat tambahan di bawah tu. Cuba baca ramai-ramai. Isim zaraf juga sama seperti jar wa majrur. Lagi sekali. Isim zaraf juga sama seperti jar wa majrur. Sama dari segi apa? Sama dari segi fungsi dan kedudukannya. Seperti mana kita kata jar wa majrur fungsinya sebagai keterangan utama ataupun tambahan. Kita kata kedudukan asalnya di belakang ataupun dia suka duduk depan ataupun tengah. Sama juga sama juga kalau kita jumpa kalimah zaraf. Dia berperanan begitu juga. Fungsinya gitu, keterangan tambahan ataupun keterangan utama ataupun dan juga kedudukannya yang asal di belakang dan juga kedudukan yang biasa je duduk di tengah ataupun depan. Jadi tuan-tuan, lamma sabaru ini dia adalah daripada kalimah zaraf. Kita boleh anggap dia ni nak mudah faham lah tuan-tuan, nak mudah pandang. Lamma sabaru ni pun jar wa majrur. So ada dua jar wa majrur. Ini jar wa majrur, ini pun jar wa majrur. So dua-dua ini tak boleh dipisahkan daripada rangkapnya. Tak boleh menjadi rangkap sendiri. Dia adalah sambungan daripada rangkap yang sedia ada. Tapi salahlah sebenarnya kita panggil jar wa majrur sebab lamma bukan kalimah jar. Lamma ni adalah kalimah isim zaraf. Betul ke lamma ada dalam isim zaraf? Cuba cek tuan-tuan. Kat mana tajuk isim zaraf dan kita tengok. Betul ke ada kalimah lamma dalam isim zaraf? Muka surat 16. Muka surat 16. Okey, di bahagian zaraf yang mana satu? Zaman ke makan? Okey, di bahagian zaraf zaman yang bawah sekali itu. Cuba baca perkataannya. Lamma. Maksudnya apa? Ketika ataupun selagi mana ataupun ketika mana. Ini adalah kalimah isim zaraf zaman. Jadi yang kita jumpa dalam ayat ni tuan-tuan, lamma ni isim zaraf lah. Ketika mana ataupun selagi mana. Dan isim zaraf ni pun dia macam jar juga. Dia tak lengkap kalau diri dia sahaja. Dia perlu kepada pelengkap dia. Kalau kita berhenti sampai selagi mana saja pun masih tidak jelas dan samar. Sabaru inilah pelengkap kepada lamma ni. Macam mana amri ni tadi menjadi pelengkap kepada bi, sabaru dekat sini adalah pelengkap lagi kepada lamma. So dia seperti satu. Dia adalah tambahan keterangan juga. Ada tambahan keterangan bi amrina, tambahan keterangan yang pertama dan ada tambahan keterangan yang kedua iaitu lamma sabaru. Cerita dia, point dia sebenarnya tentang apa tuan-tuan? Pemimpin tadi tu membimbing, memandu rakyatnya, menunjukkan rakyatnya kepada jalan yang betul. Okey, itu cerita dia. Inilah tambahan dia, menggunakan perintah hukum agama Allah SWT. Dengan sifat yang mereka perlu ada, itu selagi mana mereka itu bersabar. Selagi mana mereka boleh bersabar, ada sifat sabar, selagi itulah mereka boleh menjalankan perintah Allah SWT dan selagi itulah mereka layak dan diiktiraf jadi pemimpin yang adil dan saksama. Okey, kita pergi terus kepada perkataan sabaru, sebut semua. Apa maksud sabaru? Isim fi'il haraf. Fi'il apa? Fi'il madhi, hujung je tu. Cuba tengok sabaru, dia pakai apa? Dia pakai u. Pergi dekat line fi'il madhi, pergi dekat jadual belakang.
Pergi dekat fi'il madhi, cari yang hujungnya pakai u. Jumpa domir hum. Hum yang sama tak dengan yang ada pada yahduna tadi? Mereka yang sama tak ni? Siapa orangnya tuan-tuan? Pemimpin-pemimpin tadi ataupun perkataannya ialah a'immah. Pemimpin-pemimpin. Hum itu merujuk kepada a'immah tetapi tidak disebut secara jelas, maka hum itulah yang digelar sebagai fa'il. Boleh tuan-tuan? Setakat ni rangkap yang kedua kita settle. Dia bukan mudhaf. Sebab kalau mudhaf ilaih dia mesti isim dengan isim. Tapi sobaru ni tadi kalimah fi'il. Tidak kita kata dia mudhaf lah. Dia isim zaraf saja. Tidak kita kata dia mudhaf. Walaupun tidak ada alif lam, tak ada tanwin, zaraf dia dah memang macam tu. Isim zaraf ni dia termasuk dalam isim yang mabni kan. Kebal, dia memang macam tu. Dia tak boleh ada alif lam, tak boleh al-lamma, tak ada. Ataupun kita tanwinkan dia lamman, tak ada. Dia memang lamma saja. Beberapa perkataan yang tertentulah. Ada ketikanya isim-isim zaraf yang tertentu dia akan jadi mudhaf. Cara nak kenal pasti, tengoklah isim selepasnya. Kita jumpa isim selepasnya baris bawah, maksudnya mudhaf ilaih. Bermakna isim zaraf itu menjadi mudhaf. Boleh tuan-tuan? Dalam nota tu ada tulis isim zaraf biasanya akan jadi mudhaf. Macam ni kita nak pastikan zaraf jadi mudhaf? Bila kita dapat lihat isim yang selepasnya berbaris bawah. Dia jadi mudhaf ilaih lah tu maknanya. Bila isim selepasnya jadi mudhaf ilaih, bermakna zaraf itu menjadi mudhaf. Tapi kalau kita jumpa isim zaraf selepasnya kalimah fi'il. Mudhaf tak? Tak boleh. Mudhaf ilaih mestilah isim-isim. Boleh tuan-tuan? Okey, settle kita bincangkan rangkap yang kedua, kita pergi rangkap yang terakhir. Boleh padam ni? Boleh A'immah tadi dia kalimah apa? Pemimpin dia kalimah jamak, betul. Perkataan a'immah tu adalah kalimah jamak. Boleh tambah sikit lagi jawapan nota tuan-tuan tu. Dia adalah jamak apa? Salim ke taksir? Taksir. Dia jamak taksir. Tu je. Okey, kita pergi rangkap yang terakhir. Wa kanu biayatina yuqinuna. Okey, apa nama rangkap ni tuan-tuan? Rangkap fi'il dia mula dengan kalimah apa? Kanu. Okey tuan-tuan, kanu ni adalah kalimah istimewa. So dia bukan rangkap biasa, dia bukan biasa-biasa ni tuan-tuan. Dia adalah rangkap istimewa. Sebab apa? Kita jumpa kalimah istimewanya iaitu kanu. Kanu tu datang daripada kalimah kana lah tuan-tuan. So kita namakan ini rangkap kana. Namanya rangkap kana. Ar tu maksudnya rangkap Sebab apa saya namakan dia rangkap kana tuan-tuan? Sebab kita jumpa kalimah kana. Boleh? Kalau tuan-tuan namakan dia rangkap fi'il pun boleh juga sebenarnya. Kalau ikutkan ilmu yang terdapat pada buku-buku nahwu, memang dia akan namakan ini rangkap fi'il. Cumanya untuk rangkap fi'il ini dia rangkap fi'il istimewa. Sebab maklumat yang nak dicari selepasnya bukan fa'il maf'ul. Tetapi isim kana dan juga khabar kana. Saya terus namakan dia dengan rangkap kana. Ini saya punya pembaharuan yang saya buat lah. So saya terus namakan dia rangkap kana. Tuan-tuan, rangkap kana nak kena cari berapa maklumat?
Dua, yang pertama subjek dia ataupun nama Arab dia apa? Isim kana. Yang kedua predikat. Predikat kananya ataupun istilah Arabnya khabar kana. Tuan-tuan, sebenarnya rangkap kana ni sama macam rangkap fi'il. Bila jumpa fi'il, kita cari apa dulu? Domir. Kana ni kalimah fi'il juga. Kena cari domir. Sama tuan-tuan. Cuma nama yang kita biasa sebut untuk rangkap fi'il, kita akan cari fa'il, lepas tu maf'ul. Istilah fa'il itu tukar kepada isim kana. Istilah maf'ul itu tukar kepada khabar kana. Dan bila kita sebut isim kana, khabar kana, sebenarnya maknanya agak berbeza juga ya. Isim kana tu maksudnya subjek. Benda ataupun sesuatu yang nak diceritakan. Khabar kana pula adalah predikatnya. Ceritanya apa? Boleh tuan-tuan? Okey, macam biasa, bila jumpa kalimah fi'il, okey, fi'il apa ni? Kanu ni fi'il apa? Fi'il madhi. Dia pakai u dekat belakang macam kalimah sabaru tadi. Sama tak? Kanu sabaru. Hujung dia sama. Ini menunjukkan domir hum. Siapa hum ni? Siapa mereka ni? Pemimpin tadi tu yang dilantik di kalangan Bani Israel. Ada tak disebut jelas? Tak ada. So kita kata sebagai apa ni? Hum ni. Biasa kita pakai fa'il, betul tak? Tukar nama tuan-tuan. Isim kana. Subjek dia lah. Mereka adalah, siapa adalah dia siapa? Adalah mereka. Mereka tu yang nak kita cerita sekarang ni. Tentang pemimpin tu kita nak cerita. Tentang pemimpin. Dan ceritanya apa tuan-tuan? Kenapa dengan pemimpin ni? Kenapa pemimpin daripada Bani Israel tadi tu? Apa ceritanya? Mereka yakin. Ceritanya nak kata tentang pemimpin tu, ceritanya adalah mereka itu ya yakin. Mana perkataannya? Yukinuna inilah yang kita panggil sebagai, bila dah ada isim kana, maklumat seterusnya, inilah khabar kananya, inilah ceritanya. Kenapa dengan pemimpin tu? Kenapa dengan mereka itu? Mereka itu yakin. Ini adalah khabarnya. Habis tu yang bi ayatina tengah-tengah ni, kita nak tolak mana, nak letak mana tuan-tuan? Nak kata apa pula dia orang ni? Inilah dia jar wa majrur. Dia memang suka menyelip tengah-tengah tuan-tuan. Okey? Fungsinya sekarang ni kita nak kata apa ni bi ayatina ni? Okey, cuba kita buang dia. Kalau kita buang dia, cerita dah faham, bermakna dia tambahan saja. Kalau kita buang dia, cerita tak faham, bermakna dia yang utama. Okey, sekarang kita buang dia. Kita buang dia. Kita buang bi ayatina. Kita kata kanu yukinuna. Kita kata mereka yakin. Faham tak? Mereka yakin ataupun mereka beriman. Dah faham ke belum? Dah difahami ceritanya ke tidak tuan-tuan? Kalau bagi saya ceritanya dah faham dah. Dah sempurna dah tu. Mereka yakin. Oh, yakin. Yakin dengan apa? Itulah tambahan sebenarnya. Yakin dengan apa? Dengan ayat-ayat kami. Itulah tambahan. Okey, dia sebenarnya nak tahu lengkap tak lengkap. Maklumat dalam rangkap tu kita dah tentukan ke belum? Dah ada belum perkataan yang kita tentukan sebagai komponen yang perlu ada pada rangkap tu? Kalau dah ada, jar wa majrur itu tambahan saja. Tuan-tuan, ni namanya rangkap apa? Kana. Mana kananya? Kanu itulah. Inilah kanunya. Nak cari apa tuan-tuan? Isim kana, khabar kana. Dah ada belum isim kana? Ada, iaitu hum yang tersembunyi. Dah ada belum khabar kana? Dah ada. So ini tambahan saja. Tapi bukanlah kita kata tambahan ni dia tak perlu ada. Dia ditambah dan Allah menyebut dia memang perlu ada lah sebenarnya. Kita kalau makan nasi tuan-tuan, tak ada belacan, tak ada budu kalau siapa suka budu kan. Tak lengkap tuan-tuan.
Padahal kalau tak ada dia pun, kita makan kenyang je. Tapi bila diadakan, bila dia ada dan bertais, tapi kita tak keluarkan dia, kita rasa macam tak sempurna. Benda dah memang ada, tapi kita tak ambil dia. Ni macam saya tu tak suka makan cili. Saya suka gigit cili. Cili hijau, cili padi tu. Kalau tak ada bagi saya makan tu tak sempurna. Walaupun saya makan boleh je kenyang, sedap je. Makan nasi, ayam ada ikan dengan sayur, ulam ke kan. Bila tak ada cili tu rasa macam tak sempurna makan tu. Padahal kalau tak ada dia pun tak apa. Apa cerita makan pula ni? Tapi memang ada kaitan tuan. Memang ada kaitan. Samalah macam rangkap ni, jar wa majrur ini sebagai tambahan dalam ayat ni. Sebab apa? Dah ada maklumat, dah ada komponen yang diperlukan dalam rangkap. Isim kananya dah ada, khabar kananya dah ada. So jar wa majrur adalah tambahan. Okey, mana dia jar? B. Mana dia pasangan kepada pasangannya iaitu ba'da haraf jar. Mana dia? Dan ayati bersandar pula kepada kalimah nah. Sebab apa saya kurungkan sekali bi ayatina ni? Kenapa tidak bi ayati sahaja yang saya kata jar wa majrur? Kenapa na tu terlibat sekali? Dia sama macam bi amrina tadi. Okey, oleh kerana yang ba'da haraf jar iaitu ayati. Tuan-tuan tengok ayati maksudnya apa? Isim tak? Isim nak kena buat apa tuan-tuan? Cek alif lam tanwin dia. Ada tak alif lam? Ada tak tanwin? So dia jadi bila dia jadi mudhaf tuan-tuan, dia menarik sekali. Dia mengikat sekali mudhaf ilaihnya. So mudhaf ilaih itu pun termasuk dalam majrurnya sekali. Faham tak? Walaupun kita kata jar wa majrur itu haraf jar dan ba'da haraf jar pada asasnya, tapi kalau yang ba'da haraf jar tu jadi mudhaf pula. Mudhaf ilaih pun termasuk sekali dalam majrur. Ini yang kita sebut jar wa majrur itu boleh termasuk dengan mudhaf ilaih. So na ni sekali dalam jar wa majrur. Faham tak ni? Faham tuan-tuan insya-Allah Okey. Seterusnya kita bincangkan khabar kananya yuqinuna. Tuan-tuan, apa maksud yuqinuna? Kalimah apa ni? Fi'il apa? Mudhari'. Dia mula dengan ya, berakhir dengan waw nun. Sama tak macam yahduna tadi tu? Cuba tengok yahduna dengan yuqinuna. Mula huruf ya, berakhir dengan waw nun. Pergi tengok dekat dalam jadual. Fi'il mudhari' yang mula dengan ya, berakhir dengan waw nun, jumpalah dhamir hum. Dalam ayat ni semua dhamir kita jumpa hum je lah tuan-tuan Okey, dhamir yang ketiga, GND yang ketiga kita jumpa semuanya hum, merujuk kepada satu watak iaitu a'immah, pemimpin-pemimpin. Ada tak pemimpin disebut jelas selepas yuqinuna? Tak ada. So dia siapa yang jadi fa'il kepada yuqinuna? Hum yang tersembunyi itulah yang menjadi fa'il kepada yuqinuna itu. Boleh tuan-tuan? Okey. Settle Okey, habis dah ayat kita hari ni. Hari ni sebenarnya saya kena bawa satu lagi tajuk tuan-tuan. Iaitu tajuknya ialah fi'il amar. Satu lagi tajuk yang saya perlu bawa adalah fi'il amar. Ini adalah pattern fi'il yang ketiga, yang terakhir daripada semua jenis fi'il. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 34. Muka surat 34. Tuan-tuan, fi'il amar sebenarnya contohnya tidak ada pun dalam ayat 24 ni. Tapi inilah masa yang saya boleh selitkan untuk bincangkan tajuk fi'il amar ni. Hari ni saja. Lain-lain dah nanti masuk tajuk lain tuan-tuan Okey tuan-tuan. Fi'il amar adalah fi'il yang menyuruh ataupun memerintah. Suruh buat, perintah untuk buat. Okey? Kalau kita tengok dalam jadual, fi'il amar adalah fi'il yang paling sikit. Tidak seperti fi'il madhi dan fi'il mudhari', dia penuh daripada atas sampai bawah. Nampak tuan-tuan?
Fi'il amar sahaja sekerat tengah-tengah. Dan kalau kita tengok betul-betul, fi'il amar hanya melibatkan GND kedua sahaja. Fi'il amar ni kita nak suruh je, tak boleh suruh orang yang tak ada. Dia tak boleh suruh diri sendiri. Dia tak boleh suruh GND ketiga, dia tak boleh suruh GND pertama. Dia boleh suruh yang kedua sahaja, orang yang bercakap dengan dia, yang berdepan dengan dia. So fi'il amar hanya melibatkan domir yang kedua. Apa domirnya tuan-tuan? Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Lagi sekali sebutkan. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ini saja 6 domir untuk fi'il amar. Okay, dalam jadual ni dah tunjuklah di hujungnya apakah yang perlu dipakai bagi menunjukkan domir. Kalau anta, hujung dia pakai baris apa tuan-tuan? Mati. Kalau antuma, dia pakai alif. Baris atas alif. Kalau antum, dia pakai u. Kalau anti, pakai i. Kalau antuma, dia sama dengan antuma yang tadi juga. Pakai a. Dan antunna pakai na. Okey, contohnya boleh tengok pada jadual, pada buku nota Nahwu tuan-tuan. Dan pada setiap fi'il amar itu, di depannya ada tambahan alif. Tambahan alif ini sebenarnya tidak wajib. Hanya fi'il-fi'il tertentu sahaja yang perlu ditambah alif. Buat masa ni saya terangkan secara ringkas saja. Akan datang nanti saya akan huraikan lagi. Pada rangkuman pada bulan ke-10 nanti, di situ saya akan tambah panjang lebar sedikit tentang fi'il amar. Okey, tuan-tuan. Fi'il madinya berbunyi jalasa. Fi'il madinya berbunyi jalasa. Okey, kita nak matikan hujungnya, maka huruf sin itu dimatikanlah. Dan ditambah alif di depannya, maka bunyinya adalah, bila kita masukkan alif dekat depan, huruf jim itu dah bertukar jadi baris mati. Okey, kalau fi'il madhi dia jalasa. Pernah dengar jalasa? Jalasa maksudnya dia telah duduk. Okey, kita nak jadikan dia fi'il amar. Kita pakai saja huruf yang ada ni. Okey. Hujung dia kita matikan. Ni untuk sebutan yang pertama iaitu untuk domir anta. Bila kita tambah alif di depan, maka yang ini pun mati. Okey, huruf lam ini kita nak bariskan macam mana? Dia sebenarnya ikut bunyi pada fi'il mudhari' dia. Jalasa mudhari'nya pakai apa? Yajlisu, pakai baris bawah. So dekat sini dia tinggal ikut pakai baris bawah. So jadilah ijlis. Boleh tuan-tuan? Lepas tu bila kita dah dapat yang pertama, yang sambungan tu tinggal ubah yang di hujung saja. Okey, saya sebut domir, tuan-tuan sebutkan fi'ilnya seperti yang tertera dalam buku nota. Boleh? Okey, anta ijlis, antuma ijlisa, antum ijlisu, anti antuma antunna. Okey, lagi sekali. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Okey, setakat itu dulu untuk tajuk yang kedua kita hari ini berkaitan dengan fi'il yang ketiga daripada kesemua fi'il. Fi'il madhi dah selesai, fi'il mudhari' dah selesai. Hari ini fi'il amar. Nanti akan datang kita akan buat latihan lagi banyak-banyak tentang fi'il amar ni. Okey. Last sebelum kita bersurai, seperti biasa kita pergi ke segmen qiraah dan juga istima' tuan-tuan. Masuk balik ke ayat 24 tadi, saya bacakan dan saya nak tuan-tuan dengar dan fahamkan dengan baik. Kalau boleh kita faham pada ayat itu sendiri, bukan faham dengan melihat terjemahan. Terjemahan tu kalau boleh dah hadir dalam diri kita, dan kita faham ayat tu dan terjemahan tu keluar dengan sendirinya.
Cuba tuan-tuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Faham tuan-tuan? Okey, kali kedua saya baca. Saya bacakan potong ikut rangkap tadi. Saya berhenti ikut rangkap yang kita dah potong. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Boleh tuan-tuan? Okey, kali ketiga. Saya bacakan dan tuan-tuan pun ikut bacaan saya. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Okey, lagi sekali semua tolong bacakan. 1, 2, 3. Tak apa. Sambung terus. Yahduna. Faham tuan-tuan ayatnya? Saya rasa lebih faham kan? Alhamdulillah. Dan kita memperkuatkan lagi. Allah tambah lagi ilmu kita. Kita pun, saya rasa tuan-tuan pun dah melihat apa nama ni, perbincangan ilmu bahasa kita dengan lebih meluas daripada satu-satu ditambah dan semakin besar ilmu itu. Sebenarnya pada 10 ayat terakhir inilah tuan-tuan bermain dengan ilmu nahwu tu dengan lebih lebih mencabar yang sebetulnya awal-awal dulu ayat 10 ayat pertama, 10 ayat kedua itu kita nak me, uh, memahami perkara-perkara asasnya sebelum kita masuk ke peringkat yang lebih detail yang lebih besarlah skopnya. Okey. Semoga Allah menambahkan lagi ilmu kita semua dan memberkati usaha kita. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.